Yang Berhormat Stampin. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada maksud pembangunan di bawah JPM, Jabatan Perdana Menteri, dan yang telah meningkat secara mendadak sampai 146% dari jika kita berbanding dengan anggaran pembangunan di bajet 2020. Di dalam bajet 2020 sejumlah 2.93 bilion ringgit Malaysia diperuntukkan untuk pembangunan untuk JPM. Tetapi untuk tahun depan iaitu 2021 sejumlah 7.22 bilion diperuntukkan kepada JPM. Dan kalau kita lihat secara teliti, kita dapati bahawa dalam anggaran pembangunan 2021 ini terwujud dalam beberapa butiran peruntukan yang boleh kita menggelar sebagai slush fund, iaitu peruntukan yang tak ada spesifik tujuannya dan tergantung kepada kehendak dan kemauan Perdana Menteri, iaitu whims and fancy of the Prime Minister seorang saja. Contohnya, butiran 00108, program pembangunan. Di bawah bajet 2020, hanya sejumlah 159 juta diperuntukkan. Tetapi di bawah bajet 2021, 520 juta diperuntukkan. Dan butiran 00125, projek public-private partnership. Siapa itu public-private partnership itu? Di bawah bajet 2020, langsung tak ada peruntukan untuk butiran ini. Tetapi di bawah bajet 2021, 813 juta diperuntukkan dan juga projek khas sekarang ditambah 900 juta sampai 1 bilion. Apa itu projek khas? Khas untuk Perdana Menteri ke? Untuk membeli sokongan daripada MP-MP ahli parlimen untuk mengekalkan kuasa dia. Adakah itu projek khas yang disebutkan dan dimaksudkan? Dan projek mesra rakyat yang ditambah 300 juta. Nampaknya reform yang kami PH buat dalam 22 bulan ini, iaitu penurunan kuasa dari Perdana Menteri telah disebalikkan oleh Kerajaan Perdana Menteri sekalian, dan amalan cash is king atau amalan concentration of power in the hands of Prime Minister dengan izin akan diwarisi daripada pekan ke pagoh. Apa yang lebih mengedihkan, yang Datuk Yang di-Pertua, apa yang lebih mengedihkan adalah bahawa sedangkan anggaran pembangunan untuk JPM meningkat secara mendadak, salah satu projek, iaitu projek kemiskinan Semenanjung Sabah Sarawak, iaitu butiran 0102 di bawah JPM telah dikurangkan 30% dari 9 juta dalam bajet 2020 ke 63 juta dalam bajet 2021. Adakah kebajikan dan nasib kaum miskin itu kurang penting berbanding dengan kepentingan kuasa Perdana Menteri sehingga kan projek kemiskinan perlu dipotongkan? Dan isu kedua yang saya ingin bangkitkan adalah isu di bawah butiran 010200, iaitu bahagian hak ehwal Sabah dan Sarawak. Walaupun namanya serupa satu bahagian yang penting dan juga terdapat seorang menteri hak ehwal Sabah dan Sarawak dalam JPM, bahagian ini masih merupakan satu bahagian yang amat kecil dalam JPM dengan peruntukan bekalan sejumlah 22 juta saja berbanding dengan 4.47 bilion jumlah anggaran bekalan pengurusan JPM. Tak sampai 0.5%. Dan bilangan jawatannya adalah 106 orang saja berbanding dengan sejumlah 24,000 pegawai di bawah JPM. Itu pun belum sentuh lagi tentang anggaran pembangunan dalam bajet 2021. Nampaknya Menteri Hak Ehwal Sabah dan Sarawak itu merupakan satu-satunya menteri yang langsung tak ada peruntukan pembangunan di bawah
bidang kuasanya. Kalau kita meneliti bajet yang dibentangkan oleh kerajaan PN, satu kesimpulan yang boleh kita dapati adalah Sarawak masih dianaktirikan secara semacam dahulu di bawah zaman Barisan Nasional. Sedangkan Perbadanan Kemajuan Negeri Johor mendapat peruntukan 14 juta, Pembangunan Kemajuan Negeri Kedah mendapat peruntukan pembangunan sejumlah 16 juta, dan untuk negeri Kelantan 7 juta, untuk negeri Terengganu 10 juta, untuk Sabah 9 juta. Peruntukan pembangunan untuk Perbadanan Kemajuan Negeri Sarawak hanya 665,000 saja. Walaupun GPS yang telah menjadi kingmaker yang menjayakan Sheraton Move, namun kerajaan PN kecuali melantik beberapa orang daripada GPS menjadi menteri, tidak menunjukkan apa-apa kesyukuran terhadap Sarawak dalam bajet 2021. Bahkan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak pada tahun 2021 dari segi peratusan adalah jauh kurang tak berbanding dengan bajet 2020 yang dibentangkan oleh kerajaan PH. Dalam bajet 2020, banyak lagi hari ni tidak, 2 minit saja. Tak boleh Yang satu Berhad. minit. Yang Berhad. Okey. Saya banyak orang saya nak melayan hari ni. 1 minit saja. Setengah minit Yang Berhad. Okey. Butiran. Dalam bajet 2021 lebih kurang 17% yang diperuntukkan spesifik untuk Sabah dan Sarawak. Tetapi di bawah bajet 2021 hanya 13% anggaran peruntukan spesifik untuk Sabah dan Sarawak. Walaupun jumlah anggaran pembangunan telah bertambah dari 56 bilion sampai ke 69 bilion, tetapi peruntukan pembangunan spesifik untuk Sabah dan Sarawak masih kekal di tahap 9.6 bilion. Oleh itu ia memang merupakan satu ketidakadilan terhadap Sabah dan Sarawak. Oleh itu untuk membetulkan ketidakadilan itu, saya telah memukakan satu usul untuk pindaan. Saya nak tahu daripada Datuk Yang di-Pertua, apakah terjadi kepada usul saya. Usul saya adalah untuk supaya satu jumlah 3 bilion diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak di bawah JPM, di bawah bahagian hal ehwal Sabah Sarawak. Tetapi saya langsung tidak terima apa-apa jawapan daripada usul saya. Ini usul saya. Usul saya telah dibentangkan ke pejabat Yang di-Pertua pada hari bulan 24 November. Bolehkah Datuk Yang di-Pertua beritahu apakah telah terjadi kepada usul saya? Langsung tak ada jawapan. Sekurang-kurangnya satu jawapan harus diberi kepada saya. Ya Muhammad, saya tidak mengendalikan usul sekarang. Bukan, itu usul spesifik terhadap JPM. Ini untuk pembahasan butiran. Usul Yang Berhormat, nanti SUDR akan memberi jawapan melalui speaker. Tapi secara convention, sebelum kita mula perbahasan, satu kertas mengenai usul pindaan akan di atas meja semua. Apa-apa isu berkenaan usul sebelum perbahasan butiran bermula. Tadi saya di belakang Timbalan Speaker nombor 1 telah mengendalikan mengendalikan daripada soalan lisan kepada perbahasan di peringkat belanjawan butiran. Jadi isu sepatutnya dibawa di sana, tetapi saya tidak diberikan maklumat tentang apa-apa usul untuk dijawab ataupun dibentangkan. Setakat ini tidak ada arahan kepada saya. Yang arahan saya setakat yang saya duduk di sini adalah untuk mengendalikan butiran. Okay. Jadi saya minta Yang Berhormat, kemungkinan bila speaker datang ataupun Yang Berhormat boleh bincang dengan speaker di pejabat. Terima kasih. Terima kasih. Secara kesimpulan, oleh kerana banyak ketidaktelusan dalam peruntukan yang di bawah JPM dan juga ketidakadilan kepada
Sabah dan Sarawak. Oleh itu saya tidak dapat menyokong bajet ini untuk JPM. Dan saya juga menyeru kepada rakan-rakan saya daripada Sarawak dan Sabah supaya sama-sama kita tolakkan bajet itu untuk JPM. Sekian, terima kasih.